Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada minggu ni. Apa khabar semua? Dah sarapan? Ya. Jadi cikgu harap kamu siap sarapan saja untuk belajar. Okey. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu Baca doa Okey. Untuk minggu ni kita akan sambung balik. Banyak lagi tapi kerana cikgu ceritakan awak lebih-lebih lagi yang tak ada dalam buku, jadi dia jadi panjang, tak apa Okey. Tengok tajuk dia adalah perjuangan pejuang kemerdekaan negara. Okey. Kita dah belajar Walidin Helmi, siapa lagi? Abdul Rahman. Okay. Jadi untuk kali ni kamera cikgu ni minta maaf, gambar cikgu ni kamera dia kejap ada kejap tak ada. Okay. Untuk kali ni kita akan belajar 3 orang lagi, 3 tokoh lagi. Yang panjang ni lah Ahmad Bustaman. Okay. Ahmad Bustaman ni merupakan Ketua Angkatan Pemuda Insaf ataupun dikenali sebagai API, API pada tahun 1949. Menubuhkan Parti Rakyat Malaysia PRM pada tahun 1955, menerbitkan akhbar Suara Rakyat dan Voice of the People. Okay. Yang ni dalam buku awak kan? Sama kan? Okay. Jadi cikgu mungkin laju kat sini lah sebab dia panjang sangat. Okay. Awak dengar. Ahmad Bustaman ni merupakan lahir pada 30 November 1920. Asalnya namanya Abdullah Tani bin Raja Kecil. Okay. Merupakan lebih terkenal sebagai aktivis politik lah. Aktivis politik ni orang yang berjuang dalam politik, menentang perjuangan politik yang beliau ni anti penjajah Inggeris di Malaysia. Okay. Pernah ditangkap dan dipenjarakan sebanyak 3 kali. Menunjukkan beliau ni kuat melawan penjajah. Okay. 3 kali dalam ISA. Okay. Nama menggunakan nama Ahmad Bustaman selepas dia menubuhkan akhbar Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipoh Perak. Okey, pada zaman dahulu kebanyakan aktivis ni dia macam dia tak ada satu tempat yang dia boleh menyuarakan pendapat. Jadi satu je tempat dulu mana ada Facebook semua kan. Jadi satu je tempat yang paling berkesan ialah akhbar. Kalau nanti kamu besar nanti kamu belajar banyak akhbar dulu sampai sekarang. Yang ada sekarang pun asalnya daripada zaman-zaman yang inilah. Okey Jadi pernah guna nama pena Ruhi Hayat, Jiwa Lara, tapi yang paling popular Ahmad Bustaman lah. Okey. Dan keistimewaan Ahmad Bustaman ni adalah seorang pemidato. Pemidato ni adalah orang yang pandai bercakap. Bila bercakap tu macam meyakinkan, menarik orang dengar dia. Jadi itu keistimewaan dia. Okey. Pernah mendapat dianugerahkan Panglima Negara Bintang Sarawak membawa gelaran Datuk. Okey. Dia seorang wartawan cikgu kita tadi kan. Antara akhbar dia bermula dengan akhbar saudara. Nampak cikgu tengok Warta Kinta, Majlis, Utusan Melayu ni okey, popular Warta Melaya juga di Singapura. Maksudnya ini ada akhbar-akhbar. Kenapa di Singapura? Sebab apa? Siapa ingat? Okey bagus. Singapura kerana masa tu Singapura masih lagi dalam Malaysia. Jadi masa tu ibu negara Malaysia Singapura, belum Kuala Lumpur lagi. Jadi apa-apa kemajuan, perkembangan akan bermula di Singapura. Okey. Jadi mulakan
kerjaan itu juga menjadikan beliau bertembung. Okay, masa dia beliau ni aktif dalam akhbar wartawan ni lah, baru dia jumpa dengan tokoh-tokoh wartawan. Okey, Melayu seperti Abdul Rahim Kajal, Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad. Yang ni wartawan-wartawan yang aktivis. Banyak menyediakan aktivis ni nasionalisme lah, nasionalis. Okey. Orang yang wartawan-wartawan macam ni dia banyak menulis untuk beri kesedaran betapa kita perlu merdeka. Okey. Itu sebab macam cikgu betul tadi, itulah saluran dia. Jadi mereka-mereka ni lah yang sedar betapa pentingnya merdeka, dan kebanyakan daripada mereka ni adalah berhaluan kiri. Maksudnya menentang Inggeris. Okey. Sebab tu kena tangkap banyak kali tu. Okey. Kerana mereka ni lebih kepada yang cikgu beritahu Datuk Burhanuddin tu, iaitu Indonesia Raya. Okey. Masa tu dia nak gabungkan Indonesia, Malaysia, Brunei itu jadi dalam satu negara yang besar. Pernah sampai Filipina pun pernah dululah. Okey. Kemudian kegiatan masa jadi wartawan ni lah baru masuk kerancakan dalam nasionalisme pada tahun 1930-an ni yang paling memuncak lah. Okey. Maksudnya dah mula menentang, menegur kerajaan British yang pertama dalam bidang ekonomi, sosial, politik orang Melayu. Banyakkan memperjuangkan orang Melayu lah. Kerana masa tu British lebih kepada golongan pendatang. Sebab British kan, kalau kamu belajar, British inilah yang membawa pelombong-pelombong Cina, pekerja-pekerja ladang daripada India yang masuk ke negara kita. Jadi dia orang menentang lah. Masa tu nampak masa tu kalau tengok British, dia lebih kepada kalau orang Melayu ni diletakkan di kawasan kampung-kampung macam tu lah. Okay. Jadi yang ni cikgu tak payah baca lah. Okay, ni cikgu ambil daripada Wikipedia. Okay, pun sama cerita ni. Nantikan slide ni cikgu share kat awak, nanti awak ada masuk baca tau, sebab benda ni banyak. Okay, yang penting ni adalah pelibatan dia dalam Kesatuan Melayu Muda, KMM, merupakan penolong setiausaha yang dipimpin oleh Ibrahim Yaakob. Ibrahim Yaakob ni pun seorang nasionalisme yang seni sampai dia, tapi dia lebih kepada inilah Kesatuan Melayu Muda ni lah. Kesatuan Melayu Muda ni akhirnya nanti dia ada join dengan Parti Komunis daripada China lah. Okay. Sebab dia macam cikgu tahu, mereka ni lebih kepada suka kalau negara-negara daripada Asia sendiri yang tolong, Jepun, China, Sebab tu lah bila pernah jadi ejen Jepun. Okay. Gerakan kiri tanah air, beliau akhirnya menjadi seorang perancang politik. Okay, menubuhkan gerakan kiri tanah air kita ni. Okay, bekerjasama dengan Parti Komunis Melaya. Yang betul kan, Parti Komunis Malaysia. Parti Komunis Malaysia Melaya, PKM ni ada link dengan Parti Komunis daripada negara China. Okay. Dia macam link-link macam tu lah. Kenapa dia link dengan Parti Komunis negara China nanti? Supaya dapat belajar macam mana berperang, perang gerila, dapat bekal senjata semua kan. Okay. Seterusnya tak ada sangat yang kat sini. Okay. Panjang cerita ni. Jadi cikgu tak nak panjang sangat yang panjang ni. Jadi nak menunjukkan beliau ni sangat sangat aktif sampai pernah bekerjasama dengan parti ni, Parti Komunis Indonesia ni. Masa tu dia orang ketua dia ni, perdana politik ni, Mukhtaruddin Lasso ni, yang pernah daripada Parti Komunis Indonesia, telah datang ke sini, akhirnya menjadi ketua mengetuai orang Melayu dan Regimen ke-10 MPA JA. Okay, Jadi seterusnya ini awak baca lah Sebab ni tak ada dalam buku ni, saja je cikgu nak beritahu awak supaya baca. Orang betapa ada macam cikgu beritahu nasionalis di negara ni ada dua kumpulan. Satu kumpulan pro Inggeris, satu kumpulan yang anti Inggeris. Okay.
Yang Ahmad Bustaman, Datuk Burhanuddin Helmi ni anti Inggeris. Okey. Tangkapan kedua dalam cerita ni tadi dia ada cerita dia kena tangkap. Kemudian dalam Akta ISA pada tahun 1946 semangat menuntut kemerdekaan semakin meluap. Ahmad Bustaman bekerjasama dengan Datuk Burhanuddin Helmi membuka Angkatan Pemuda Insaf API. Okey, pun sama pergerakan kiri yang radikal. Okey, radikal ni maksudnya kalau dulu dia lebih kepada suara-suara khabar kan. Sekarang ni dia dah radikal, maksudnya dia dah nak menentang macam tu, nak lawan macam tu, nak berperang. Macam itulah cerita. Senang cerita. Jadi British dah menganggap itu sebagai ancaman dan akhirnya dia tangkap lah. Sini tangkap. Okey. 7 tahun tangkap. Ditahan begitu lama kerana dia berbahaya pada British lah. Okey. Kemudian pengesahan undang-undang darurat digunakan British mengawal nasib PKM. Okey, termasuk anak yang ni tak ada apa-apa sangat lah. Okey, kemudian sebaik saja dibebaskan, beliau masih lagi, maksudnya tak serik lah, maksudnya dah bebas, menyertai Parti Rakyat Malaysia. Parti Rakyat Malaysia ni sampai sekarang ada tapi dia dah tukar nama sampai sekarang. Parti Keadilan tu asal-asalnya dia dah join macam itulah. Kemudian beliau telah menjadi pemimpin pembangkang menggunakan ideologi sosialis Marhainisme ciptaan Sukarno. Sukarno ni adalah presiden pertama Indonesia. Okey. Beliau ni menentang, memang dasar dia menentang. Soekarno ni menentang penjajah masa tu Belanda di Indonesia. Jadi kejayaan dia ni lah menjadi inspirasi nasionalis berhaluan kiri di negara kita untuk merdeka yang macam tu. Dia tak nak merdeka yang kita pergi pergi berbaik-baik lah. Tak nak. Dia nak merdeka tu daripada British, dan British semua terus balik. Tak ada tinggal apa-apa lagi. Lepas tinggallah negara kita tak habis sendiri. Okey, macam tu lah lebih kurang. Okey. Pada pilihan raya 1959, okey, Ahmad Bustaman menang Parlimen Setapak di bawah tiket Socialist Front, okey. Menjadi seorang anggota pembangkang. Menang. Okay. Dalam masa tu bersama-sama tokoh pembangkang yang lain, Datuk Onn Jaafar, Datuk Burhanuddin, Khadijah Siddiq, Zulkifli Muhammad, Osman Abdullah. Okay, Datuk Onn Jaafar kan awak ingat kan dulu kan cikgu kata mula daripada UMNO semua dia keluar sebab dia ada ni dia bunuh parti dia sendiri. Masa dia tubuh parti tu dia dah melawan balik UMNO lah. Jadi masa ni Datuk Onn Jaafar dah jadi pembangkang lah. Okay. Jadi awak jangan pelik kenapa kejap balik sini. Ni politik okey. Masa pilihan raya umum 1959 hebat juga. Sebab masa ni kita dah merdeka. Okey, kita merdeka 57 kan. Masa tu Perdana Menteri dia Tengku Abdul Rahman lah dengan timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak. Masa tu nampak macam fight lah. Okey. Sebab pembangkang masa tu menang 30 kursi tu besar lah. Baru merdeka tapi dah menang banyak kursi Okey. Pada tahun 1963 ditangkap kali ketiga. Okey. Oleh kerajaan yang dipilih rakyat. Masa tu masih lagi menjadi ahli Parlimen Setapak. Okey. Dengan alasan kerajaan terlibat dengan usaha Indonesia menentang gagasan Malaysia yang diusahakan oleh Tengku Abdul Rahman. Okey. Ada satu peristiwa berlaku kat sini bagaimana Indonesia melalui Parti Komunis Indonesia tu ada satu istilah namanya ganyang Malaysia. Maksudnya dia nak menyerang Malaysia supaya Malaysia negara kita ni bersatu. Dia menjadi Melayu Raya.
Pada orang Indonesia dia panggil Indonesia Raya, kalau kita panggil Melayu Raya. Okey. Itu kisahnya. Kemudian Ahmad Bustaman ni mengakhiri sisa hidupnya menjadi penulis bebas. Masa tu dah tak berapa aktif politik, jadi penulis saja. Kemudian 2 tahun kemudian selepas menunaikan fardu haji meninggal dunia pada tahun 1983 kerana penyakit barah paru-paru. Okey. Ini adalah jawatan-jawatan yang pernah disandang penulis pojok tu, okey, anggota PMP, Persatuan Melayu Perak, penolong Kesatuan Melayu Muda, pengasas gerakan kiri tanah kita, tanah air kita, ketua Angkatan Pemuda Insaf Api, pengasas Parti Kebangsaan Melayu Melaya, ketua pengarang Suara Rakyat. Okey, ini jawatan-jawatan dia. Pernah jadi ahli parlimen lah. Okey. Jadi banyak parti. Orang zaman dulu parti tu tubuh sekejap parti ni diharamkan, buat parti lain. Macam itulah. Jadi tu pening sikit. Okey. Seterusnya kita kenali pula Ishak Haji Muhammad ataupun dia lebih dikenali sebagai nama Pak Sako. Okey. Yang pernah tak cikgu awak ingat tak cikgu cerita dulu masa merdeka? Okey. Masa mula merdeka tu, 2 orang yang cerdik pandai di Malaysia, Tengku Abdul Rahman dan beliau ni lah. Okey. Lepas tu kalau tengok sini pernah memegang jawatan magistrate kelas 3. Tengku Abdul Rahman pun pernah jadi magistrate kan. Okey. Beliau adalah pengasas Akhbar Utusan Melayu. Okey, Utusan Melayu. Sekarang ni kita ada Akhbar Utusan kan. Dia ada daripada situ lah lebih kurang. Utusan Melayu dulu dalam Jawi. Dia punya tulisan tulisan Jawi. Okey. Ishak Haji Muhammad, Pak Sako, penulis yang giat menulis pada sekitar 1930-an hingga 50-an. Okey, seorang nasionalis negara. Okey. Bermula kerjaya dia sebelum merdeka dan selepas merdeka. Okey. Gagasan yang ingin diperjuangkan Pak Sako pun sama ya. Kenyataan Melayu Raya, Indonesia, Malaysia, Brunei disatukan dalam satu rumpun. Melayu Raya ya. Jadi awak boleh faham kan? Jadi Pak Sako, Ahmad Bustaman, Datuk Mahathir itu satu pemahaman lah, geng lah. Okey. Nama Sako tu julukan nama Asakosan. Yang dipanggil maksudnya orang-orang Jepun. Maksudnya masa Jepun datang, Pak Sako ni lebih menyokong Jepun daripada British Okey. Juga dengan nama samaran ni, nama samaran Pak Sako yang ada ni Anwar Hantu Raya namanya. Asakosan pandai moden. Dulu orang penulis-penulis dia suka tak suka sangat guna nama sendiri. Dia ada nama-nama dia sendiri. Okey. Beliau lahir pada 1909 di kampung Bukit Seguntang di Temerloh. Mendapat pendidikan awal di sekolah laki-laki Temerloh. Okey. Melanjutkan pelajaran sekolah Inggeris Clifford di Kuala Lipis. Kemudian lulus uji persekolahan dari sekolah Inggeris Raub. Pada tahun 1930 melanjutkan pelajaran ke MCKK iaitu Maktab Melayu Kuala Kangsar. Maktab Melayu Kuala Kangsar pada dulu sekarang ada lagi ya. Merupakan salah satu sekolah yang elit lah. Maksudnya kalau sampai sekarang pun masih lagi orang memandang elit lah sekolah Maktab Melayu Kuala Kangsar. Kalau masuk kat situ jadi macam awak adalah orang yang pandai lah, paling pandai antara terpandai yang terpilih lah. Okey. Untuk masa itu dia berlatih sebagai pegawai dalam Perkhidmatan Pentadbiran Tanah Melayu. Pernah memegang jawatan Timbalan Penolong Pegawai Daerah, Magistrate Kelas 3 dan Guru Bahasa sebelum menyertai dunia penulisan. Okay. Pak Sako yang bekerja magistrate, okey, dah lama setelah lama bekerja tu, Pak Sako ni dia dapati British ni macam nak buat sesuatu yang negatif lah. Maksudnya dia nampak British ni bukannya ikhlas sangat nak tabir negara kita. Maksudnya ada benda lain. Okey. Kalau kita tengok pun ada kan, dia nak ambil hasil-hasil bumi negara. Okey. Kemudian oleh kerana rasa macam tak puas hati tu, meletakkan jawatan sebab dia tak mahu kerja dengan British lagi. Okey. Maksudnya dia rasa bila dia kerja dengan British tu, dia sama-sama pergi tolong British untuk menjarah harta negara lah. Jadi dia tak nak. Jadi dia berhenti. Kemudian dia buatlah menjelajah
Tanah Melayu pergi sebab penulis ni dia suka tengok situasi tu. Orang-orang macam ni dia suka macam pergi tengok kemelut kat tempat ni, tengok masalah ni macam ni lah. Okey. Kemudian menumpukan usaha kepada penulisan dan politik. Okey. Beliau dipenjarakan sebanyak 2 kali. Pada tahun 1948, 1953 keluar, 1965, 1966 keluar. Okey. Okey pun sama lah. Bila masuk penjara ni, biasanya ISA, tahanan ISA ni, maksudnya dia penjara tanpa bicara. Tangkap tu sebab dia atas alasan menggugat ketenteraman lah. Okey. Jadi, biasanya sebabnya adalah menentang lah. Takkan kita buat baik-baik, kita berkentang kan. Jadi menentang. Menentang siapa? Menentang pada tahun ni, menentang British. Yang ni lepas merdeka ni. Maksudnya menentang kerajaan lah. Okay. Kerajaan masa tu Abdul Rahman lah. Okay. Beliau merupakan orang yang pertama bercita-cita menerbitkan akhbar utusan Melayu. Dan akhirnya menjadi pengasas kepada penerbitan. Meninggalkan Warta Melaya. Pernah juga jadi wartawan untuk Warta Melaya. Tapi berhenti sebab dia menjelajah negeri Pahang, Kelantan, Terengganu untuk berkempen penubuhan syarikat utusan Melayu dia tu lah. Okay. Kemudian pernah bertugas di syarikat utusan Melayu tu. Kemudian masa pemerintahan Jepun, Pak Sako menjadi pengarang untuk Berita Malay. Okay. Pak Sako ni dia best sikit sebab dia suka macam tulis novel-novel yang sinis-sinis lah, sindiran. Okay. Menghasilkan novel cerpen untuk akhbar-akhbar kumpulan utusan Melayu. Perpustakaan negara memperoleh lebih daripada 1,000 naskah koleksi kesusastraan hasil beliau. Jadi banyak menulis, 1,000 naskah. Okay. Dua karya yang terkenal, Putera Gunung Tahan, Anak Mat Lela Gila, mencerminkan pandangan dan cita-cita beliau sebagai patriot dan sastrawan. Okay. Jadi kalau ada masa nanti cuba cari buku ni. Tapi cikgu takut awak tak faham pula. Dia banyak istilah-istilah, kadang-kadang dia menyindir kan. Jadi menyindir tu maksudnya bila awak baca macam ni, dia sebenarnya bukan maksud macam tu, dia maksud dia lain. Okay. Beliau juga tengah suka menulis cerpen. Cerpen maksud cerita pendek kan. Okay, antaranya ni lah 2 novel tadi. Novel satira. Novel satira tu macam cikgu tu tadi lah. Satira tu memperli sebenarnya. Dia memperli orang British. Okay. Pak Sako memberatkan kebudayaan Melayu dan penulisannya dan mengagungkan budaya Melayu. Okay. Sebagai menghargai jasa dan sumbangan beliau, Universiti Melaya telah mengadukan kepada beliau ijazah kehormat Doktor Persuratan pada Jun 1973. Okay. Kemudian pada 29 Mei 1976 menerima anugerah Pejuang Sastra daripada Perdana Menteri Tun Hussein Onn pada waktu itulah. Kemudian beliau meninggal pada 7 November 1991 di Kampung Jawa, Selangor. Okey, so kita yang kedua untuk hari ini, Pak Sako. Okey. Dan seterusnya yang ketiga. Okey, pun sama juga nasionalis berhaluan kiri, tapi dia lebih kepada Islamik. Okey. Abu Bakar Al-Bakir menubuhkan Ma'had Al-Ihya Al-Syarif pada tahun 1934. Menganjurkan persidangan Majlis Agama Tertinggi se-Melaya MATA pada tahun 1948. Mengetuai Hizbul Muslimin pada tahun 1948. Okey, itu yang dalam buku teks awak. Kita tengok. Okey, siapa Abu Bakar ni? Ustaz Haji Abu Bakar bin Muhammad Said bin Abdul Jabbar atau Abu Bakar Al-Bakir. Lahir di Perak. Pengasas Hizbul Muslimin. Pernah menjadi ahli Dewan Negara Perak oleh Sultan Perak. Okey. Dilahirkan di Gunung Semanggol pada tahun 1907. Gunung Semanggol ni kat bahagian Serai Perak. Okey. Bahagian Serai ni tak jauh daripada Padang Rengas. Turunan Jawa. Okey. Datuk dia tadi Haji Abdul Jabbar berasal di Kendal, Jawa Tengah. Datuk beliau merupakan orang pertama daripada keluarganya yang datang menetap di Gunung Semanggol. Lebih kurang pada tahun 1850-an Datuk dia datang ya. Untuk Haji Abdul Jabbar untuk pertama kalinya tinggal di Kelang. Kemudian pindah ke Kuala Kurau dan akhirnya pindah ke Gunung Semanggol. Okey.
Masa tu kehidupan mereka bercucuk tanam, biasanya bersawah. Okay. Lepas tu Haji Abdul Jabbar tinggalkan tanah pusaka, tanah sawah kepada anaknya Abdul Said, iaitu ayah Abu Bakar tadi, Ustaz Bakar tadi. Dengan hasil bersawah ni lah Muhammad Said ni menyara hidup, okay, dan mendidik 3 orang anak dia. Anak dia ada Muhyiddin Muhammad Said, Abu Bakar Muhammad Said, Abdullah Muhammad Said, dengan didikan Islam dan mengajar mereka pengetahuan Islam. Okay, anak perempuan ada seorang. Okay. Anak dia perempuan bukan seorang, sorry. Aisyah, Saudah, Hasfah. Okay, jadi anak-anak daripada Muhammad Said ni dididik secara lebih kepada pendidikan Islam. Okay. Sekolah pun sekolah pondok. Ustaz Abu Bakar belajar sekolah Melayu selama 5 tahun. Okay. Selain daripada belajar sekolah Melayu, juga dididik baca Quran, mendalami ilmu-ilmu agama, okay, sesuai diterima oleh rakan-rakan sebayanya. Setelah menamatkan sekolah Melayu, belajar di sebuah sekolah pondok di Gunung Semanggul. Okay, Gunung Semanggul ada sebuah sekolah pondok, Madrasah Ar-Rahmaniyah. Okay. Iaitu diambil sebenarnya nama pengasas dia, iaitu Haji Abdul Rahman Mahmud, merupakan seorang alim yang pernah belajar di Al-Azhar Mesir dan pernah belajar di Mekah. Okay. Syekh Abu Bakar Al-Bakir belajar di pondok selama 6 tahun. Kemudian pindah lagi ke pondok lain, Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah di Kepala Batas, seberang Perak Utara, Pulau Pinang. Okay. Kat sini beliau telah belajar dengan Tok Guru Haji Abdullah bin Ibrahim. Masa itu beliau merupakan seorang tokoh ulama terkenal di utara Semenanjung. Kat sini belajar 6 tahun. Lama belajar tadi, 6 tahun sini, 6 tahun sini. Belajar sekolah biasa 5 tahun. Okey. Kemudian Tok Guru dia tadi, Abdullah bin Ibrahim, pindah mengajar ke Madrasah Idrisiyah di Kuala Kangsar. Jadi beliau pun ikut pindah sana selama 3 tahun lagi. Okey. Separuh masa pertama sebagai pelajar, separuh masa kedua sebagai guru pelatih dengan gaji RM30 sebulan. 3 tahun tu maksudnya 1 tahun setengah belajar, 1 tahun setengah lagi sebagai guru pelatih, mengajar pula, belajar mengajar. Okey. Kemudian balik ke Gunung Semanggul, balik kampung. Setelah bekal gurunya, iaitu bakal mertuanya Haji Abdul Rahman, minta pertolongan baik, berusaha menubuhkan sebuah sekolah agama, sekolah Islam di Gunung Semanggul sebagai ganti Pondok Ar-Rahmaniyah tadilah. Okey. Jadi seterusnya Ustaz Abu Bakar ni lah yang mendirikan Mahad Al-Ihya Al-Sharif. Lihat lidah. Okey. Okey. Dengan sokongan Haji Abdul Rahman tadi. Abdul Rahman tadi kan Pondok Ar-Rahmaniyah tadi kat Padang Rengas. Jadi macam pondok tu mungkin dah tak berapa menarik perhatian orang lain. Jadi ganti Ustaz Abu Bakar tubuhkan Mahad Al-Ihya Al-Sharif di Gunung Semanggul. Okey. Kemudian maka berdirilah Mahad ni pada tahun 1934. Okey, menggantikan pondok yang lama lah. Maksudnya Pondok Ar-Rahmaniyah tadi dah habis, tukar jadi Mahad Al-Ihya Al-Sharif. Okay. Kemudian semasa penubuhan Majlis Setinggi Agama Melayu MATA, beliau dilantik sebagai pengurusi. Peranan penting merangka dasar pendidikan yang bertaraf nasional. Dalam satu persidangan diadakan di Mahad Al-Ihya Al-Sharif ini, yang dihadiri oleh lebih kurang 500 orang pada tahun 1947, maka terbentuklah Lembaga Pendidikan Rakyat atau persingkatannya LEPIR. Okey. Pengelolanya diserahkan kepada Ustaz Abdul Rabb Al-Tamimi. Matlamat dia memperjuangkan menyamakan kurikulum pendidikan sekolah agama rakyat dalam Melaya, dan untuk mencapai ini sebuah pusat pentadbiran sekolah rakyat telah dibentuk dan dikeluarkan oleh Haji Zubir Ahmad yang kemudian digantikan oleh Ustaz Abdul Rabb Al-Tamimi. Okay. Jadi fokusnya adalah memperjuangkan kurikulum pendidikan sekolah agama lah. Tak nak
sekolah agama macam terpinggir ya. Okey. Selain daripada pendidikan, beliau juga memperjuangkan dalam bidang politik. Ya. Kenapa? Sebab punya hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh Kesatuan Melayu Muda tadi seperti Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Helmi. Okey. Macam mana dia boleh baik? Sebab kalau awak belajar Dr. Burhanuddin Helmi, dia orang adalah orang tokoh-tokoh agama. Jadi mungkin selalu berjumpa lah. Okay. Okay. Dengan kelahiran Melata ni, lepas saja Mata tadi terhasil, jadi dia buat satu persidangan. Dia dipanggil lebih kurang 2,000 orang ulama' dan cerdik pandai Melayu serta utusan dari Singapura dan Indonesia pada tahun 1947. Daripada sini, maka tertubuhlah Pusat Perekonomian Melayu Semelaya atau singkatannya PEPERMAS. Okey. Ni untuk bidang ekonomi. Kemudian, untuk memperjuangkan orang Melayu ni, mereka satu pertubuhan politik, okey, perlu ditubuhkanlah. Tadi dah pendidikan dah diperjuangkan, ekonomi dah daripada Pusat Perekonomian Melayu Semelaya. Okay, sekarang ni politik. Okey. Jadi pada 1948 pada ni 13 Mac ni, satu lagi persidangan dihadiri oleh 5,000 orang lebih kurang. Ramai termasuk Dr. Burhanuddin. Dekat sinilah baru menubuhkan sebuah parti politik yang berasaskan Islam yang diberi nama Hizbul Muslimin atau nama ringkasan dia Hamim. Okey. Namanya dicadangkan oleh Abu Bakar sendiri dan beliau jugalah mengetuai parti itu. Selepas itu berlakulah lawatan ke seluruh Malaysia. Okey, menjelajah Malaysia, nak ceritakan apa kepentingan parti ini, memberi penerangan, okey, kepada rakyat muslimin lah. Sebab dia parti Islam daripada orang-orang Islam lah. Okey. Dalam waktu yang tak lama, parti itu punya cawangan. Kejap je. Jadi parti maksudnya diterima lah oleh orang-orang Islam, orang Melayu. Jadi setiap negeri, hampir setiap negeri ni, Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Selangor, Melaka, Perlis, Kedah, semua ada cawangan dia dah. Padahal baru tubuh kan. Okey. Jadi bila dah tubuh, dia orang dah nak lantang menuntut kemerdekaan. Maksudnya bila tubuh parti dah jadi kuat. Jadi nak tubuh, nak berjuang kemerdekaan. Jadi British rasa terancam. Okey. Kemudian daripada sinilah British mulalah membuat reka cerita lah ni orang parti ni macam ni. Okey. Jadi dia kata pro kepada komunis lah apa kan. Sebab dah takut terancam. Jadi masa tu Datuk On Jaafar tadi masa ni masih lagi dalam UMNO masa tu. Memimpin UMNO masa kejadian ni lah. Berasa tercabar juga lah. Okey. Pernah ada ungkapan bahaya dari gunung ni daripada Datuk On ni, merujuk kepada pengaruh daripada Gunung Semanggul tadilah. Okey. Oleh kerana kita dah makin takut dengan cita-cita Islam dalam politik memuncak, pada pukul 12 tengah hari 3 orang pemimpin Hamim ditangkap. Okey. Iaitu Ustaz Abu Bakar sendiri, Ustaz Abdul Rabb Al-Tamimi tadi dan Ustaz Abdul Rauf Nur. Okey, ditangkap ISA lah. Kemudian baru pada tahun 1952 baru dibebaskan. Okey. Bila dah tangkap ketua, jadi tak ada pemimpin parti, tak ada pemimpin, jadi lumpuh. Akhirnya parti ni, Hizbul Muslimin ni terkubur. Okey. Walaupun terkubur, hasil daripada perjuangan ni lah, maka tertubuh satu lagi parti yang memperjuangkan Islam, iaitu Parti Islam Semelaya ataupun PAS. Sampailah sekarang ada. Okey ya. Jadi Ustaz Abu Bakar Al-Bakir ni meninggal dunia pada tahun 13 Julai 1974. Jadi itu saja untuk minggu ni. Jadi cikgu harap kamu dapat sedikit pemahaman tentang tokoh-tokoh, walaupun benda ni tak perlu kamu nak hafal sangat, sekadar dengar aje dan faham
Sebab macam cikgu beritahu, pentingnya kita mempelajari sejarah negara kita untuk jati diri kita lah. Okey. Jumpa lagi pada minggu depan. Latihan cikgu akan bagi dalam tele ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.